Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Jadi kita akan discuss chapter 3 untuk fluid mechanics. Untuk chapter 3 ni adalah tentang pressure dan fluid static. Jadi kita tengok dalam chapter ni ada 8 subtopik yang kita akan discuss. Cuma 2 daripada subtopik ni, hydrostatic force ni kita dah discuss dalam bab 2. Jadi hari ni kita akan terus sambung dengan pressure theory, kemudian introduction to fluid static, pressure measurement device. Okey, dan contoh pressure measurement device ni adalah orifice dan ventrimeter. Yang ni kita akan buat lab activity nanti. Okey, secara online. Kemudian buoyancy dan stability, last sekali fluid in rigid body motion. So untuk test 1 nanti kita akan cover lah sampai daripada bab 1, 2 sampai bab 3. So apa dia pressure ni? Pressure ni adalah definition dia force bahagi unit area. So kalau kita nak detailkan dia, kita boleh tulis secara ringkas lah, gunakan ayat kita. So pressure is a force exerted ni disebabkan by a fluid, okay, per unit area. So definition ni complete sebab kita ada term fluid, yang mana kita tahu fluid ni sama ada gas ataupun liquid. So kalau gas biasanya kita guna PATM lah contohnya. Kalau liquid kita guna P liquid. Dan P liquid ni kita dah biasa dengan rumus ni rho GH. Rho ni density. Okay, biasanya density of water lah kita guna. Okay, gravity 9.81 dan height ni kedalaman dia. Okay. Kemudian teori pressure ni kita akan apply dekat 5 jenis konsep. Okay, semua konsep ni melibatkan pressure, iaitu Pascal law, hydrostatic force, buoyant force, stability dan fluid in rigid body motion. Okay, so kita tengok yang pertama, Pascal law. Hydrostatic force kita dah discuss dah dalam bab sebelum ni. Jadi apa dia Pascal law ni? Definition dia sebenarnya simple je. Pascal law ni definition dia, pressure at any point in a fluid is the same in all direction. Dekat satu point dalam liquid, pressure dia adalah sama dekat semua arah. So kita kena buktikan sebab Pascal law ni adalah sebenarnya mathematical problem, okay, melibatkan fluid mechanics. So kita ada satu objek kita tenggelamkan dalam air, kedalaman dia adalah H. So ikut teori Pascal law ni, pressure daripada kiri, pressure daripada kanan, bawah dan atas dia semua sama. Okay. So kita boleh buktikan ni, okay, berdasarkan calculation dekat bawah ni. Based on figure 3.1, we can verify Pascal law by performing force balance on X and Y direction. Jadi sebenarnya kita boleh apply teori yang kita dah belajar dalam fizik mengenai vektor tu kan. Bila kita buat force balance, kita akan tambah yang positif. Contoh ni Y direction yang tegak. So kita ambil Y direction punya ni, force yang positif kita akan tolak dengan yang negatif. Okay. Sama juga dengan X direction, kita akan buat force balance X direction, yang positif tolak dengan negatif. Okay, kita ambil gambar ni, kita buat contoh dekat sebelah. So kita ada satu segitiga. Okay, segitiga ni kat sini ada PX. Daripada bawah ni PY. Lepas tu ada satu lagi dia sengit. Kita panggil PS. So ini adalah 3D punya direction lah. Kalau 2 dimension macam ni, X dengan Y saja. Tapi kalau 3D dia melibatkan 3 arah. Ni arah Z kita panggil 3D.
So seperti gambar ni lah. Kemudian dia ada bagi label dekat gambar tadi. Kat sisi ni kita panggil adalah delta Y. Lepas tu kat bawah ni sebab dia panjang ke arah X, delta X. Dan yang ke sini adalah delta S. Okay, dan saya nak betulkan lah, sebenarnya angle tu adalah kat sini. Kita bagi satu angle. Okay, untuk objek ni. So kita boleh buat satu definition dulu, kaitan antara angle ni. So ds, dy dengan dx ni ada kaitan dia. So kalau kita tengok segitiga ni, ini adalah dia punya resultant ni kan, vektor dia. So ni sebenarnya lebih kurang macam komponen dia lah. So kalau kita tengok dy tu, kita tengok delta y basically adalah sama juga dengan ds cos theta, sebab dia dekat sebelah. Okay, manakala yang delta x ni, dia adalah basically sama juga dengan delta s sin theta, sebab dia opposite direction, okay, daripada theta ni. So kalau kita letak nilai, memang kita boleh dapat lah. Okay, dia memang sama. Ni teori segitiga kan. Okay, so delta y. Okay, so sekarang dalam kes ni kita nak buat force balance. Okay, jadi kat sini ada satu lagi jarak segitiga ni. Kat sini adalah dz. Okay, so force tu sebenarnya, ataupun PS tu, kita kena letak satu sudut lagi. PS tu dia ke bawah kan. So kita buat satu angle. So kita assume theta ni sama nilai dia. Theta ni, katalah ni 1, ni 2. Kita guna satu simbol lah, theta, supaya senang. Okay, ni PS. So sebab kita nak buat force balance, so kita kena define lah force tu apa. Force ni adalah pressure, dalam kes ni darab dengan area. So area ni adalah panjang darab dengan lebar kan. So pressure kat sini can be anything lah. Kalau kita ambil dekat X ni, kita tengok kan. So Fx dia adalah Px darab dengan area dia adalah ni, panjang dia dy, okay, lebar dia dz. Okay, so kalau belah Fy ni, okay, Fy adalah Py darab area ni. Okay, dx dengan dz. Dz kat sini. Okay, last kali kita ada ni PS. So PS ni kita boleh pecahkan bagi komponen dia lah. Okay, sebab kita nak pecahkan bagi komponen dia. So ni PS. So PS yang dekat X direction, so dekat X direction dia adalah PS cos theta. So area dia kita tengok, dia adalah ni yang atas kali ni, ds panjang ni darab dengan dz. So sebab dia komponen dia akan dapat ke kiri kan, PS ni ke bawah, so PS punya direction dia mesti negatif. So kita kena letak negatif. Dan satu lagi, komponen vektor dia adalah ke bawah kan. So ni negatif py untuk s ni, ps untuk y. So negatif ps untuk y direction, negatif ps sin theta, dia mesti berlawanan darab dengan area dia sama, ds dz. So sekarang kita buat x balance. Okay, untuk forces ni. Okay, force on x balance. Lepas tu kita buatlah theta f sama dengan kosong, sebab dia static.
So kita ambil yang positif, dekat sini ada P X tadi. So ni positif kan sebab dia ke kanan. So kita ambil yang ni. Okay, Px dy dz. Okay, tolak Ps cos theta ds dz sama dengan kosong. So sekarang kita gabungkan dua benda ni. So kita akan nampak satu trend ds cos theta ni sebenarnya sama dengan ni dy. So kita nak simplekan kita punya ni lah, benda ni, rumus kita ni, Ps dz kita ganti terus dengan dy sama dengan kosong. So bila sama kosong kita boleh pindahkan kan. So Px delta y delta z sama dengan Ps delta z delta y. So y mati dengan y, z mati dengan z. So kita terbukti Px sama juga dengan Ps, walaupun arah dia tak sama. Okay, so kita dah buktikan. So satu lagi kita buat force balance on y axis. Okay, tajuk ni tak kisahlah kita nak ubah nama apa. Okay, yang penting kita buat force balance tu betul. Fy delta dia sama dengan kosong. So kita ambil yang positif. Positif dia adalah ni, tinggal satu je. Dia daripada bawah ni, Py. Okay, Py dx dz. Tengah rekod. Tengah rekod. So kita ambil yang positif, Py dx dengan dz. So kita tolak dengan komponen ni, Ps ni yang negatif So kita dah buat tadi yang ni. Sorry. So kita ambil yang ni. Okey. Negatif Ps sin theta. Kemudian darab dengan dz ds sama dengan kosong. Kemudian kita susun, sebab kita tahu nanti kita nak relate ds dengan ds ni untuk simplekan. So kita buat Ps delta z delta s sin theta. Okay, so ni semua adalah sama juga dengan ni, dx. So kita ambil dx terganti. Jadi Ps dz dx. So yang belakang kita salin balik lah, Py delta x delta z. So kita susun sama juga dengan Ps delta z delta x. So x boleh mati dengan x, z boleh mati dengan z. So Py adalah Ps, sama juga dengan Ps. So disebabkan Ps ni sama juga dengan Px, so ketiga-tiga ni sebenarnya pressure ni sama lah. Okay, daripada gambar yang kita buat tadi, kita dah buktikan lah. Okay, kalau kat sini Ps, kat sini Px, sini Py, dia memang sama nilai dia. Okay, tu adalah maksud Pascal law yang kita buktikan ni. So nanti gambar ni kena betulkan sikit lah. Okay, angle ni sebenarnya kat atas dan angle ni ada satu lagi kat sini, kita kena lukis.